A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, sebelum kita pergi buat macam latihan tu ya, saya nak kongsikan dulu, kita recap semula pelajaran semalam, pelajaran mengenai ayat. Okay, dah dapat nampak dah? Dah nampak? Baik. Jadi semalam kita belajar tentang mengenal jenis ayat. Kenapa nak kenal jenis ayat ni? Apabila kita dah kenal jenis ayat, kita mudahlah untuk kita kecikkan dia, patut untuk kita terjemah. Bila kita terjemah dengan betul ikut struktur ayat tu, kita lebih faham. InsyaAllah kita faham message tu. Itu yang kita punya tujuan kan. Kita boleh kenal, lepas tu kita boleh terjemah. Jangan salah terjemah lah. Jadi kalau terjemahan yang sedia ada tu, dia akan menjadi yang sebelah tu kan. Dia akan menjadi macam cek lah untuk kita. Betul tak tadi yang kita terjemah tu mengikut Nahu tu. Dia mesti tak larilah daripada message tersebut. Tapi bila kita terjemah yang bahasa Arab ni, insyaAllah kita dapat more, lebih lagi daripada apa yang kalau kita sekadar kita baca terjemahan yang sedia ada. Baik. Kita recap macam ni, maknanya bila kita kenal jumlah, ada 3 jenis jumlah ayat yang kita belajar. Yang pertama ialah ayat kerjaan. Ayat kerjaan, tak ingat nama dalam bahasa Arab dia, tak ada masalah. Tapi komponen utama ayat kerjaan ni, dia kadang-kadang satu kalimah je. Maknanya dia mesti dimulakan dengan kata kerja, fi'il. Dia tak kisahlah fi'il apa. Fi'il ni fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, dia maknanya dia adalah ayat. Walaupun satu ayat tu ialah menunjukkan macam satu je kalimah dia. Sebab apa? Kita dah tahu dalam fi'il dia ada komponen utama dia, ayat kerjaan ni dia mesti ada. Dia ada apa? Kalau fi'il ada bukan majrur tu dulu makcik. Dia ada Kata kalau kerja. fi'il ada apa? Kata kerja, Dia mesti ada kata kerja kan? pelaku Kata dan masa. kerja, ya. Dia ada maklumat masa, kata kerja dan pelaku. Tu dia punya ciri-ciri dia lah. Jadi satu kalimah kalau ada semua tu, maknanya dia dah memberikan kita kefahaman. Jadi ayat kerjaan. Lagipun ditandakan dengan warna merah lah. Jadi ni contoh ayat jumlah ataupun ayat yang pertama, iaitu ayat kerjaan. Kalau ayat namaan pula, kedua kita belajar tentang ayat namaan. Ayat namaan ni terdiri, dia paling basic dia mesti ada kan? Dia mesti ada apa? Dia mesti ada Dua. mubtada. Khabar. Khabar. Mubtada tu apa? Mubtada tu ialah subjek ataupun Topik. Tajuk. panggil tajuk. Kita cakap tajuk. Nanti ada bateri lah. Hilang-hilang lah. Kejap sementara tu. Ada lagi. Okey. Okey. Longgar. Baik. Ayat namaan ni mesti ada, mesti sekurang-kurangnya 2 komponen. Okey, maknanya ada 2 unit, iaitu yang ni kita namakan dia tajuk dan ada khabar, cerita. Okey. Khabar ni, mubtada semalam kita belajar dia mesti isim makrifah. Isim makrifah. Okey. Okey, lepas tu dia mesti marfu'. Yang ni semalam tu kan, marfu'.
Isim makrifah dia mesti kedudukan marfu'. Makrifah ni tak kisahlah sama ada dengan alif lam ke ataupun dia isim mabni ke. Yang kita belajar bab isim tu. Okey, khabar pula ada dua jenis. Khabar ni boleh jadi khabar satu, khabar mufrad. Maknanya dengan satu kalimah, maksudnya kalau khabar mufrad satu kalimah ataupun satu frasa nama. Frasa nama ataupun satu frasa sifat. Boleh juga jadi macam tu. Kalau satu perkataan tu mesti juga dia boleh tak semestinya dia tak semestinya makrifah, dia boleh jadi apa ni? Dia boleh jadi dia boleh jadi nakirah juga. Kalau tak ingat alamak apa makrifah nakirah tu mana kita kena ulang sikitlah. Kalau rasa nak tanya je ya, tak apa. Ni kita pun dah kira dah habis. Cuma kita kalau kita nak perkukuhkan, macam kadang-kadang bila kita dengar kali kedua, lain pula saya faham ni, maknanya lebih faham. Khabar yang kedua ialah dipanggil khabar ghair mufrad. Khabar ghair mufrad. Ini yang kita banyak tengok dalam Quran lah. Khabar ghair mufrad. Maknanya bukan satu. Jadi khabar ghair mufrad ni macam mana rupa dia? Okey, boleh jadi dia dalam bentuk apa khabar ghair mufrad? Jumlah. Bentuk jumlah. Dalam bentuk ayat. Satu, jumlah ismiyah. Maknanya kalau dalam jumlah ismiyah ni macam biasalah ada mubtada dan ada khabar. Maksudnya dia dah berlapis lah kan. Okey, ataupun dia punya khabar tu dalam bentuk jumlah fi'liyah, ayat kerjaan. Jumlah fi'liyah. Boleh juga jadi macam tu. Ataupun dia adalah terdiri daripada syibhu jumlah. Syibhu jumlah ni apa dia? Dia mirip ayat. Ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap ataupun dia mirip ayat lah. Boleh. Kita nak kata dia tidak lengkap pun betul juga. Okey. Sebab kita gunakan term tu kan semalam. Jadi yang macam ni. Bila kata kalau jadi macam ni, maksudnya apa? Dia adalah khabar ghair mufrad. Dia boleh jadi jumlah ismiyah. Jadi kan dalam jumlah ismiyah tu boleh tak jadi lagi ada lagi dalam jumlah ismiyah dia khabar. Dia asalnya dia khabar tapi sebab dia jumlah ismiyah dalam tu ada mubtada, ada khabar. Boleh tak dia jadi berlapis-lapis? Boleh. Kan? Boleh tak dia jadi berlapis-lapis dengan jumlah fi'liyah pula? Boleh. Macam itulah. Jadi benda tu, tapi kita bila kita nak terjemah tu kita kecilkan dulu. Ini khabar. Jadi dan dibantu pula dengan perkataan macam mubtada, MTD, kod-kod tu membantu kita lah nak kenal. Ya? Nanti kita dah tengok contoh semalam. Cuma hari ni saya macam nak kalau kita dapat gambaran seluruhnya ni kita nak cuba pecahkan surah Al-Ikhlas. Boleh Cik Kak? Kita buat macam tu. Kan hari tu kita kata nak tengok surah Al-Ikhlas ni. Itu kebanyakannya jumlah ismiyah tu. Jadi saya sukalah kalau kita dapat buat yang tu. Okey, kita pergi kepada syibhu jumlah. Syibhu jumlah ini pula syibhu jumlah ataupun ayat tidak lengkap, dia dimulakan dengan sama ada dimulakan dengan zaraf sama ada zaraf makan atau zaraf zaman. Ya. Zaraf zaman. Makan ni tempat, zaman tu masa. Makanan, ya. Anak-anak ni. Okey, bagi tahu. Zaraf ataupun dia bermula dengan harfu jar. Harfu jar, ya. Harfu jar ni ada banyak lah. Ada yang kita belajar tu lah, yang 9 tu. Tu basically itu je. Jadi bila kata dia jadi khabar, ni yang kita kena kaji lah. Semalam kita dah buat latihan dia. Dia boleh juga jadi khabar. Kalau syibhu jumlah ni bila ada isim marfu' dalam tu biasanya dia menjadi ayat lengkap. Ayat namaan. Biasanya ayat namaan lah. Kan? Okey. Okey, ada soalan? Ni lepas tu kita pun dah buat latihannya semalam. Ni latihan ni. Jadi kita dah kenal dah ni.
Ustazah? Ini ayat tidak lengkap. Walaupun nampak panjang macam ni, ya mantap. Walaupun panjang sebab dia adalah dimulakan dengan apa tu, harfu jar. Apurjar. Ayat tidak lengkap, right? Ya betul. So kita dah buat ni. Semalam yang tentang semalam ni ada soalan? Tak ada Ada ke tak? Ustazah, Ya. tunjukkan yang tadi tu full view Yang yang ni ke? catatan tadi. Ni saya punya ni. Yang Ya. chat. Sila ambil gambar jap. Nanti saya boleh masukkan dalam grup Ah. WhatsApp. Okey, terima kasih. Sama. Jadi yang tadi ni ada 2. Okey. Dan yang ni ketiga. Ni basic lah. Struktur yang paling basic kepada pada apa nama, ayat. Macam kalau kita nak kenal ayat tu. Tapi untuk pengetahuan kita lah, bila kita dah kenal ayat tu, barulah kita nampak nanti i'rab dia tu. Kadang kan kita tulis dalam buku contoh latihan ni, kita pergi bahagian depan sekali, kan? Macam ni kan kita tengok kat bawah tu. Ni dia kita tak ada, walaupun ni syibhi jumlah, the whole ni adalah syibhi jumlah, tapi bila i'rab tu tetap pergi kepada kalimah. Kita tak ada i'rab ayat. I'rab ayat tu berdasarkan kedudukan kalimah, peranan dia. Jadi bila kita nampak macam ni, kita tengok ni harfu jar, ini majrur. Ini majrur sebab dia mudhafun ilaih. Ini majrur sebab dia sifat. Ini majrur sebab dia sifat. Jadi ayat ni kita boleh terjemah sebab kita dah tahu dah maksud dia kan, dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Tapi dari segi ayat dia ni, kerana dia bermula dengan harfu jar, maknanya dia adalah bukan ayat lengkap, dia syibhi jumlah. Kalau kita tengok yang ni pula, okey, dia ada mubtada, tapi dia tak ada khabar. Tapi dia berikan kefahaman tak bila kita terjemah? Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Jadi adalah ayatnya. Macam tu. Jadi maknanya kalau kita analyse ayat tu, ini mubtada, dia khabar dia tu yang tadi tu, khabar syibhi jumlah. Oh, itu dia. Ar-Rahmanir Rahim ni. Dia bukan ayat lengkap. Dia adalah kalimah je, kalimah. Jadi dia mesti mengikut kat mana ni? Dia ikut Oh, sifat-sifat. belum ni. Dia ikut ni. Macam itulah. Jadi dia sebenarnya part of, dia adalah sebahagian daripada ayat 2 ni. Jadi mubtada dia sebenarnya sama. Tapi kita tengok, tapi ni kan ayat ketiga. Iaitu nombor ayat untuk Quran tu. Quran tu dah wahyunya macam tu. Maknanya ini selepas ni, ini selepas ni. Tapi memberi maksud apa? Inilah yang kita belajar Nahu tu, kita kena tengok baris ni. Kalau kita tengok baris, baru kita tahu cerita dia apa. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. So the same one. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, sebab dia sifat kan kepada Allah ni, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ini kita nampak yang kita translate tu. Kita belajar dulu. Okey, kita tambah yang kat sini. Ni modul 1 ni kan. Yang Maha Pemurah. Samalah, dia akan pergi balik semula sini. Macam tu. Malik Yaumiddin. Sama juga. Dia dalam satu benda ni, dia ni bukan syibih jumlah. Dia nak kata ayat namaan pun tak boleh. Maknanya dia adalah frasa je. Dia frasa ni, satu frasa. Jadi frasa ni hubungan dia dengan siapa? Kerana dia sifat, dia baris kasrah, mana dia harfu jar dia? Tak nampak dekat sini kan? Jadi sebenarnya dia menghubungkan. Dia tawabik, dia mengikut kepada di sini juga. Jadi ayat yang seterusnya sebenarnya segala pujian kesyukuran itu adalah segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Yang itulah. Kod-kod ni diharapkan membantu untuk kita faham ayat tu. Jadi baru habis
cerita ni. Jadi dekat situlah yang bila kita tadabbur tu, kita nampak ini adalah menceritakan sifat Allah. Ni cerita dia tentang apa? One part of this Fatihah ni mengenai Allah. Sifat-sifat rububiyah. Sifat rububiyah, betul. Ni semua sifat-sifat rububiyah. Maknanya Allah yang mencipta dan dia menjadi pencipta dan juga pentadbir. Kenapa kena lafaz syukur pada Allah? Tu masuklah tadabbur dia tu. Barulah jelas. Dan kalau lagi kita nak tambah lagi, maknanya kita cari. Kita boleh gunakan apps tu, kita tahu, okey, mana dalam Quran ada sebut lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah ni ataupun Hamdalah. Jadi kita tengok pula sebab dia. Struktur yang sama, Alhamdulillah. Tapi lepas tu apa? Tu kita bolehlah bolehlah kita memulakan langkah kita mentadabbur tu. Itu kita disiplin yang pertama, Quran dengan Quran. Contoh, apa lagi kat mana Alhamdulillah ni kita selalu baca? Amin. Ni hari Jumaat ni. Ayat pertama ni, surah apa? Surah Jadi dia punya kesyukuran tu tentang apa? Lafaz puji kesyukuran tu, kalau dalam Fatihah ni tentang Allah, sifat dia, dia sebagai tauhid rububiyah kita lah, dan juga Allah yang pasal perkara yang gaib, Allah yang menguasai apa semua ni kan. Kalau dalam surah kalau dalam suratul Kahfi tu macam mana pula? Kahfi. Yang pertama, sebab apa? Anzala ala Terus dah Al-Quran. nampak kan? Kita nampak dekat situ turunnya Al-Quran kepada siapa? Kepada ala abdi. Ini sifat apa ni? Hamba. Siapa hamba dia? hamba kepada Allah. Siapa dia? Siapa ni? Kalau yang abdi ini, Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah. wasallam. Yang dimaksudkan tu, syukurlah, segala pujian kesyukuran itu adalah bagi Allah. Okey, ni apa? Dekat situlah kita belajar. Ni satu ayat yang lengkap. Macam itulah. Tapi mubtada, khabar dia nampak macam syibhi jumlah. Lillahillazi, yelah, tapi sebab allazi ni merujuk semula Allah yang. Lepas tu dalam tu ada ayat jumlah-jumlah yang lain, jumlah fi'liyah dan sebagainya. Tu. Lagi kita kata, ada mubtada tak dalam ni? Allazi ni mubtada ke bukan? Dia tu Bukan mubtada, tapi dia adalah badal. Sifat badal. Sifat boleh, badal boleh. Ni untuk yang belajar malam tadilah, modul 2. Tak tahulah. Kita tak apa. Jadi yang, kita kata yang. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang telah diturunkan oleh Ia ke atas hamba baginya akan Alkitab ataupun akan kitab itu. Tidak dia menjadikan baginya akan kebengkokan. Ni pula kenapa mansub tiba-tiba ni? Adakah dia sifat kepada tu? Benda tu lah. Tu nanti kita belajarkan dia. Okey. Baik. Bangkok means what? Apa? Bengkok. Crooked. Crooked. No deviance. Crooked. No deviance. Devious. Kalau devious tu macam perkataan yang abstrak kan? Tapi kalau crooked. Nampak. Neutral. Neutralnya crooked. Baik. Sambung pada latihan kita tadi, bukan latihan, kaedah tadi kan. Okey, jadi latihan. Jadi kat sini pula ayat apa ni? Ini jumlah apa? Jumlah apa? Mana? Ada kata kerja. Jumlah fi'liyah. Mana dia jumlah fi'liyah. Walaupun nampak ada isim kat depan. Tapi isim ni dia bukan marfu'. Dia bukan isim marfu'. Kenapa saya kata dia bukan isim marfu'? Kenapa? Sebab dia nikah ni kan. Dhamir mutasil. Bila dia dhamir mutasil macam ni, lepas tu dia bersambung dengan iya, maknanya dia adalah
objek yang dikedepankan. Jadi ni adalah ayat kerjaan. Ni yang mulanya. Na'buduka, maksud dia asal dia tu na'buduka. Tapi sebab nak memberikan penegasan kepada ka tu, letak kat depan. Dia nak kedepankan. Dia jadi untuk maknanya hanya engkau kami mengabdikan diri. Dia ni pun ayat kerjaan. Tak faham Iya, Ustazah. Kak. Tak faham? Apa yang nak kedepankan? Kenapa Okay, dia struktur. tu dikedepankan? Okey, bukan kita yang kedepankan tau. Dia macam okey. Maksudnya bukan saya yang kedepankan. Okey, balik semula kepada yang kita punya ni kan. Okey. Kat mana ni? Okey, kita ayat kerjaan. Okey, sekarang saya explain ayat kerjaan ni sedikit. Okey. Dalam ayat kerjaan yang kita tahu dia mesti ada masa ini yang paling basic, yang Basic, asas. okey. Okey, basic. Tapi dalam keadaan yang lain ada kala contoh ayat kerjaan. Perhatikan di sini Okey, ada ayat kerjaan yang komponen dia ada apa? Dia ada macam ni. Contoh yang kedua ni. Ada kata kerja dan dia ada Domir. objek. Objek tu kita panggil sebagai maf'ulun bih. Okey. Jadi asal dia macam ni. Telah mencipta oleh ia akan kamu. Kalau yang tadi tu, maknanya ayat tu asal dia besarnya dia. Dah nak 20 hari suara pun. Sikit lagi. InsyaAllah. Masya Allah. Okay, nak wudu. Dia kan kalau kita nak wudu je, dah okey dah kan? Dah maksudnya dah tahu dah dia ni fi'il ataupun jumlah fi'liyah. Tapi perkataan ni dia memerlukan objek. Maknanya abdikan diri je tak boleh. Abdikan diri pada apa? Jadi kemudian sebab adalah ka. Ni dia struktur dia yang ni sebenarnya. Tapi ada dalam beberapa keadaan, contohnya macam dalam Fatihah tadi ayat 5 tu, bila dia ni maknanya dia dalam bentuk, dia bukan dalam bentuk marfu' ni. Kalau marfu' dia apa? Bukan. Kalau dhamir Anta. macam ni. Kita akan jumpa kalau dalam bentuk yang tu, yang kita faham ni, na'budu anta. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Dalam bahasa Arab tak boleh. Dalam bahasa Arab tak ada macam tu. Dia akan gunakan ka. Dia akan gunakan dhamir muttasil. Sebab dia mansub. Kalau yang anta ni marfu' dia. Ni marfu'. Ka ni boleh jadi mansub, boleh jadi majrur. Tapi dalam keadaan yang Fatihah ni tadi, saya buka dekat sini. Okey. Okey, dalam Fatihah ni tadi. Dalam Fatihah ni tadi, saya ulang balik kat sini, struktur dia ialah na'buduka kan? Jadi bila Allah nak memberi fokus, maknanya dalam Quran ni bahasa tu dia nak fokuskan lebih kepada dia di kat depan. Okey. Dia kena tambah pada dhamir mutasil tu, dia kena tambah iya. Iyaka. Iyaka. Tu jadi iyaka. Dia tak payahlah. Apa dia? Dia tak boleh buat jadi, dia tak boleh, bahasa Arab tu dia tak boleh jadi kanak budu je pula. Tak boleh. Tak kanak budu, tak ada. Kadang-kadang ada orang cakap macam tu kan. Kanak budu. Tapi dia pasal tak faham. Macam jadi, macam, yalah. Tapi benda lain lah. Benda yang dimaksudkan tak sama dengan di sinilah. Dia kan jadi kan. Ni sebab ka. Dia macam I dengan me macam tu. I dengan me. Kan? Kalau kita nak letak me kat depan, boleh tak? To me, to I. Tak sesuai. Asal boleh. Tapi grammatical, no. Dia tak betul lah. Jadi kat sini, bila nak letak kat depan, dhamir mutasil ni, ada tambahan huruf iya. Dan tak payah terjemah pun iya ni. Dia memang macam attachment kalau nak kedepankan benda. Apa tu? Astagfirullahaladzim. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu bila dia nak dikedepankan tu dia akan tambah iya ni. Macam itulah. Jadi kita nampak benda ni, itu yang saya maksudkan tadi. Menjawab tak soalan tu?
Okay, Ustazah maknanya dah belajar berapa tahun bahasa Arab? Ustazah boleh how dapat is that relevant? menyampaikan pengetahuan tu sampai ke situ. Good question. La haula wala quwata illa billah. Nak tahu juga macam mana nak jadi teacher macam kita, Teacher Aida ni. No. You tak nak jadi macam Teacher Aida. You nak macam, yelah, lebih lagi, orang lain lagi, banyak lagi. Maksudnya Nabi SAW, sahabat dia. Kita bayangkan macam tu je. Dia bila kita dapat yang asas ni, then insyaAllah, bagi saya, kita nampak yang asas ni. Yang nampak yang asas ni, baru tahu dia jadi macam ni. Modul 2 nanti kita cerita benda ni. Sebenarnya simple je. Simple. This one Tak intro simple. to module 2 kan teacher. Ada dalam modul 2. Cuma kat sini kita nak ceritakan tadi ayat ni kan dia jumlah fi'liyah. Kenapa dia jumlah fi'liyah sedangkan dia bermula dengan isim? Dia kan. Oh, okey. Tapi kalau bermula dengan isim pun dia mesti isim tu marfu' kan kalau mubtada. Jadi dia bukan jumlah ismiyah. Macam saya ulang baliklah apa yang saya cakap tadi tu. Kalau jumlah ismiyah dia mesti mubtada dia tu makrifah, lepas tu mesti marfu'. Tapi kita ni maknanya kita kena break away lah daripada macam kita punya biasanya kita tengok macam tu. Jadi yang ni sebenarnya struktur dia tak ada mubtada dekat situ. Sebab dia adalah ayat kerjaan. Macam itulah. Cikgu. Ya. Point kat sini ni, dia Ah. pakai domain, dia pakai point dia kan, saya nampak ya, nak bagi just to share dengan ni lah. Dia pakai domir kan. Ha. Domir ni mabni kan. Ha. Domir mabni pula ada kedudukan dia marfu' ataupun nasab atau mansub ataupun majrur kan. Ya. Kalau dia bermula dengan antum, ana tu, dia munfasil tu, dia marfu'. Betul. Jadi kalau dia guna dengan aka ataupun mi ataupun tu, dia majrur ataupun mansub. Betul. Bila jadi dia marfu', dia jadi dia pun lagi satu dia mabni, dia makrifah. Dia jadi mutada kedudukan dia atau fa'il kan? Mutada lah fa'il. Tapi kalau yang dia memfasil tu, dia mutasil sambung tu macam ni, okey. Dia jadi khabar ataupun dia majrur kan? Betul. Yang tu yang point yang ni tu yang ni tadi tu yang tak boleh pun nak budu anta tak boleh pasal anta tu marfu'. Betul. Jadi point tu kan yang kena bear in mind lah kan. Just to share a bit lah. Okay. Observation. Okay, thank you. Jazakallah khair. Yang macam ni kan, kalau kita perasan dalam doa kunut, dia selalu kita baca na'buduka. Betul tak? Dengar tak? Macam na'buduka. Macam mana pula dia kata, kepada engkau, dia tak kata kepada engkau, tapi na'buduka. Laka na'bud. Macam tu pun ada juga. Bagi engkau kami sujud, ada walaka nasjud pun ada juga macam tu. Tapi yang itu dia letak ada huruf jar lah. Tu kalau orang bercakap, orang doa, tak ada, lain sikit. Tapi dalam Quran yang selalu ada macam ni. Baik. Jadi kalau asal dia tadi nak buduka, sekarang dia kedepankan, dia jadi hanya kepada engkau. Beza sikit tak? Ada beza tak Puan Izzah? Macam kalau kata nak buduka, kami mengabdikan diri akan engkau, ataupun kami mengabdikan diri kepada engkau, berbanding dengan hanya kepada engkau, akan engkau kami mengabdikan diri. Ada beza tak Amin? Menekankan lagi. Menekankan. Jadi dia letak ini dulu. Ini kan adalah ikrar kita. Jadi kita tentang kita punya ikrar lah. Aku hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Macam tu. Lepas tu datang doa dia. Ni janji kita doa. Ini ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim ayat apa? Bukan amal. Nama kerjaan ke ayat nama Kerjaan. Sebab yang ni memang dimulakan dengan fi'il amal. Jadi dalam ayat kerjaan ni dia mesti ada fi'il, lepas tu ada fa'il dan ada boleh jadi ada maf'ulun bih. Ni objek dia ada dua. Satu kami, satu lagi jalan yang lurus. Ni doa. That's why dia panggil doa ni. Sebab Allah yang ajar kita berdoa ni.
Allah suruh kita doa macam ni. Jadi kalau orang tak solat, dia tak ada doa ni. Dia tidak berdoa kepada Allah. Sedangkan ini doa yang Allah paksakan pada kita. Maknanya bukan paksa yang kita tak nampak pesan tu kan. Tapi maknanya diwajibkan atas. Kalau kita tak doa lain pun, sebenarnya kalau kita faham doa yang ni pun, insya-Allah betul. kita dapat petunjuk. Allah akan sentiasa bagi petunjuk tu. Jalan yang lurus. Sebab itu kena solat tak boleh tak solat. Faham dulu Fatihah ni. Maknanya tak payahlah tunggu faham baru solat. Tapi solat dalam pada tu teruskan mesti belajar. Jadi kalau tadabbur Fatihah, maknanya ayat-ayat Quran tu semua akan menerangkan Fatihah ni. Kerana Fatihah ni adalah kerangka. Dia punya framework. Kita punya rangka untuk kita berfikir. Al-Quran Allah turunkan melalui perutusan Jibril kepada Nabi SAW, yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, sahabat sebarkan lagi, sebar sampai kepada kita ni. Tujuan dia untuk membentuk cara kita berfikir. Kita mesti jadi manusia yang fikir akhirat, fikir Allah. Sebab daripada mula ni tadi, Allah, kita bersyukur pada Allah yang menguasai semesta alam ni. Kemudian Allah Maha Pemurah. Lepas tu Allah Maha Penyayang. Pada hari pembalasan. Jangan tinggalkan yang ni. Hari pembalasan ni yang penting. Sambil kita mencuci-cuci dan membuang habuk kan Bang Gai? Ya. Boleh. Buang apa kat mana yang suka. Okey, Mak Cik. Buka mic. Buka mic je. Ia akan nak wudu tu, ia akan nasta'in tu ayat kerajaan. Ayat kerjaan. Betul. Ayat kerjaan. Jadi lepas tu ayat 6 tu doa dan macam Allah maknanya suruh kita lah perincikan doa tu. Doa tu macam mana? Allah ajar kita berdoa. Dan itu kita minta jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Banyaklah dalam Quran cerita pasal beri nikmat. Bila kita tadabbur Fatihah ni, di situlah kita ni boleh cuba buat apa yang kita belajar. Siapa dia golongan yang Allah beri nikmat? Maksudnya kat sini iaitu jalan. Kalau badal kan kita tambah iaitu. Jadi iaitu kenapa kita dia badal kepada apa? Diganti kepada sirat ni tadi. Kan? Sama. Jadi iaitu jalan bagi orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Siapa dia orang yang Allah telah beri nikmat? Jadi kita bukalah ayat ni. Macam ni lah maksud saya cara kita nak apply apa yang kita belajar. Mula-mula kita tak tahu pun ayat tu. Tapi bila kita dah nampak framework tu, every time kita baca, kita dah faham, kita boleh. Nanti sikit-sikit cuba kita cuba ni. Ayat 469 ni. Ni banyak yang kita sebenarnya pun kita dah go through. Okay, ayat dia ialah 69 ni, apa dia? Jadi kita jelas jawapan daripada Allah. Siapa orang yang Allah kata an'amta alaihim, telah memberi nikmat oleh engkau atas mereka. Jom kita baca ayat 69 ni. Surah 4. Boleh tengok skrin. Okay, sebab Ustaz Bazil ada. Kita baca. Yang lain ni mesti dah tengah racing, tengah nak terjemah terus ni. Masya Allah. Bazil tak ada? Oh, okay. Tak apa, teacher bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Okey, cuba kita terjemah. Dan man siapa yang yuti'i. Perkataan ni fi'il apa? Aliyah. Fi'il mudhari'. Jadi ia ta'a. Perkataan asalnya. Ia mentaati Allah. Bagi Allah akan Allah dan Ar-Rasul akan Rasul itu maka ulaika
Mereka itu Mereka itu betul Makji ma'a bersama bersama alladzina orang-orang yang an'amallahu. Jadi kalau yang dah nampak tu, dah nampak ni marfu' ni, boleh terus kata apa? Orang-orang yang an'ama, tadi an'amta, ini an'ama, maknanya dia Telah diberi. telah memberikan nikmat oleh Allah. Berikan nikmat oleh Allah. Orang yang Allah telah beri nikmat. Boleh jugalah bila kita dah tahu tu, kita buanglah satu oleh tu, telah memberi nikmat oleh ia oleh Allah. Jadi kita dah tahu ni isim marfu', dia selepas fi'il, kita buang satu oleh, telah memberi nikmat oleh Allah ala atas Mereka dari daripada an-nabiyina, Para nabi. para nabi para wa nabi dan as-siddiqina, orang-orang yang sadiqin. orang-orang yang siddiq. Siddiq siapa siddiq? benar. As-siddiq. Terus kita nampak. Tapi orang-orang yang benar, betul. Wa Dan asyuhada'i, Para syuhada. para syuhada, orang-orang yang syahid. Syahid. Wa dan as-salihina, Orang yang saleh. orang-orang yang saleh. Wa hasuna, dan hasuna ulaika, Sebaik terbaik, apapun sebaik-baik mereka Mereka itu rafiqa, Rafiqah. teman, kawan. sebagai teman, sebagai teman setia. Teman setia, Mereka itu sebagai teman setia. teman setia. Jadi maknanya apa? Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka daripada kalangan Nabi. Jadi Nabi yang utama, Nabi paling utama yang memang Allah kata masuk syurga. Nabi masuk syurga. Nabi SAW. Jadi siapa dia? Wasidikin yang benar. Siapa dia? Terus tergambar pada mata kita ni. Siddiq, sahabat lah kan? Sahabat yang digelar Al-Siddiq siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Terus nampak sahabat. Mesti ikut jalan mereka. Syuhada. Siapa kalangan sahabat yang memang syuhada? Umar, syahid. Uthman, syahid. Yang famous ni kita mesti tahu. Dia orang ni memang syahid kan? Jadi dah nampak dah ciri tu. Bukan kita. Bukan orang yang sekarang ni. Yang kita tak tahu. Tapi yang ini memang Nabi dah sebut dah. Umar dan Uthman ni Nabi memang sebut dalam hadis. Kita pertambahan lah kalau kita dah tahu yang tu, alhamdulillah. Jadi soleh ni siapa? Yang kita bayangkan yang Nabi kata orang ni semua masuk syurga. Katakan dia kata 10 nama yang Nabi kata ni jamin syurga, ahli badar dan sebagainya kan. Sahabat yang Nabi tu soleh. masuk sinilah. Sahabat-sahabat yang lain yang soleh yang Nabi kata ambillah kefahaman Quranmu daripada 4 ni. Contohnya. Tirulah orang ni, Nabi sebut tu. Tu orang yang soleh yang dah disebut, dah ada direkodkan. Itu yang dikatakan orang soleh tu. Tapi semua tu, jadi Allah kata mereka itu sebaik-baik teman. Maknanya teman untuk kita hidup ni. Macam mana mereka buat Quran ni. Macam mana mereka punya sikap, macam mana mereka punya akhlak dengan Quran. Jadi Nabi dah tentulah. Yang saya kata tadi tu ada satu hadis ni. Nabi SAW cakap pada ketika tu Nabi SAW bersama dengan Umar dan juga Uthman dan juga Abu Bakar atas gunung Uhud. Ada bukit Uhud tu. Lepas tu Uhud bergegar. Uhud tu macam bergempa lah. Shaking. Was shaking kan. Bergegar. Tapi Nabi kata pada Uhud, wahai Uhud, bertenanglah wahai Uhud. Diamlah. Jangan, don't shake. Macam takut kan. Jadi Nabi kata tidaklah yang berdiri di atas engkau ini melainkan seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Bayangkan. Jadi kat situ Nabi dah kata dah. Bila Nabi kata benda tu memang berlaku kan. Macam tu. Jadi kat situlah pun kita patah balik kepada Fatihah tadi.
Jadi yang dikatakan siapa yang an'amta ni. Jadi kalau ghairil maghdub, siapa pula? Bukan, kita minta pada Allah tu bukan daripada yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yang dah tentu iblis lah. Jadi daripada kalangan iblis. Jadi cerita-cerita pasal iblis tu kita nampak bila kita baca ni, oh ini menerangkan tentang ayat ni di maghdub. Jadi yang dimurkai itu dalam Quran ada cerita tentang siapa yang dimurkai dalam Quran. Contoh daripada kalangan jin, iblis, syaitan. Daripada kalangan pembesar, Manusia. daripada kalangan raja ialah Firaun. Firaun, Namrud kan? Lagi Namrud. raja apa? Jalut. Lagi raja apa? Okey, pembesar daripada kalangan Perdana Menteri. Siapa dia? Haman. Allah sebutkan. Abu Talib. Abu Talib pun ada. Tapi tak sebut nama. Ada dalam hadis. Ataupun siapa lagi tu? Ni yang masa zaman Nabi tu, Al-Walid Al-Mughirah. Itu dalam tafsir. Tapi ayat tu ada menerangkan. Yang memang sebut nama apa dia? Abu Lahab. Ini semua daripada kalangan pembesar. Memang dah direkodkan mereka ni orang-orang yang dimurkai kerana mereka menentang dan sebagainya. Betul tak? Jadi bila setiap kali kita baca Quran tu, Fatihah ni diterangkan dengan ayat-ayat tu. Jadi daripada kalangan korporat pula siapa? Daripada kalangan perniagaan, ahli perniagaan, siapa yang Allah cerita dalam Quran ni? Qarun. Samud. Yes, Qarun. Lepas tu dan juga kaum Saleh kan? Kaum Nabi Saleh. Ya. Businessman, dari kalangan businessman, Yes. mereka ni satu kaum tu. Daripada kalangan ulama yang Allah murkai pula, ada cerita tentang, ada yang Allah kata Allah umpamakan seorang alim tu seperti anjing. Kenapa? Sebab dia mengikut hawa nafsu orang yang membayar kepada dia tu. Macam itulah. Dia tak banyak. berkata benar. Jadi betul. Yang seterusnya, siapa pula yang tidak juga kita minta Allah jauhkan kita, maknanya bukan jalan daripada orang yang sesat. Sesat ni siapa dalam Quran? Allah sebut sesat. Yang pertama haiwan lah, ada haiwan yang sesat. Manusia kalau sesat lebih teruk lagi daripada haiwan. Balhum adall. Jadi kita boleh tengok ayat-ayat tu. Memang Allah cerita. Ni cikgu, perumpamaan anjing tu cikgu. Dia bila kita marah dia pun dia sama, kita puji dia pun dia sama. Apa dia maksudkan tu? Dia hanya macam apa? Dia kata dia kepada, kita tengok ayat tu. Dia menjelirkan lidah dia tu kan. Sama dia menjelirkan Dia lidah nakkan dia juga. haburkan yang sedikit tu. Kita buka surah tu. Kalau kita nak tahu surah 7 ayat 176 tak silap saya. Kita tengok cek sekejap. Kisah dia tu sebab dia dah tahu dalam kitab dia ada, tapi disebabkan dia dibayar ataupun dia mendapat desakan daripada pemimpin ketika tu. Dia siapa, ulama ke? Allah kata dia seorang alim ketika zaman Nabi Musa. Dia tahu tentang Nabi Musa ni akan datang kepada dia nak minta suaka politik lah. Kalau kita zaman sekarang ni bahasa dia begitulah kan. Tapi maknanya nak minta tolong. Sebab tahu dia ni orang yang alim. Orang yang alim ni, dia ni macam kalau orang yang alim, siapa dia orang alim? Allah ceritakan pula dalam surah yang lain. Kita come back to that. Allah tentang siapa dia orang yang Allah kata ulama tu. Okay? Jadi kita akan come back to that. Remind me if I forget. Lepas tu yang ni maknanya apa? Ketika tu jadi bila dia tahu Nabi Musa nak datang, tapi pemimpin dia, maknanya ke sekeliling dia ketika tu cakap, janganlah sebab takut nanti Musa ni datang akan membawa bala. Macam tu diusahkan. Macam kalau orang refugee tu datang, kita tak nak kan. Macam itulah kaedahnya. Tapi orang ni asalnya dia alim. Maknanya dia dekat. Dia kalau dia naik, dia ni syariatnya ketika tu kalau dia nak berdoa, dia naik tempat yang tinggi, dia tempat yang gunung macam itulah. Jadi dia selalu berdoa. Kalau rakyat dia tu maknanya
dia punya penduduk tu kan minta tolong dia doa. Bayangkan macam ni, kalau hujan, okey kita minta lah orang alim ni pergi, lepas tu dia minta, memang makbul doa dia ketika tu. Tetapi bila dia mendustakan Nabi Musa, dia menidakkan macam dia berdoa kepada Allah supaya macam Nabi Musa tu tak datang, something like that. Janganlah, dia tak nak. Ketika tu Allah, ada riwayat lah, ada khilaf yang kata, bukan khilaf, ada kata dia memang jadi anjing atau Allah hanya perumpamaan je. Maknanya bukan dia jadi anjing betul, tapi dia punya fizikal dia tu maksudnya bukan berupa menjadi anjing, tapi dia macam dia tak boleh bercakap lepas tu. Dia hanya memilihkan lidah. Macam kita tak tahulah macam mana maksud dia tu kan. Wallahu a'lam. Tapi kisah tu adalah dalam hadis. Kita baca ayat ni. Dia maksudkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Cuba kita terjemahkan. Walau Dan jikalau Kalau syi'na Kami menghendaki telah menghendaki oleh kami la bagi saya rafa'na telah mengangkat oleh kami, telah meninggikan oleh kami akannya bi dengan dengannya tu maksud apa? Dengan ayat-ayat Allah tu tadi. Dengan kemuliaan, dengan keduduk apa, dengan ilmu dia tu. dan Lakinna akan tetapi dia akhlada. Daripada perkataan kita selalu dengar khalidun. Jadi ni akhlada dalam bentuk fi'il. Agaknya apa? Khalidun apa? Hum fiha khalidun. Tapi ni Selama. telah hendak mengekalkan, telah hendak kekal ila kepada bumi. Mana dia apa? Dia nakkan hidup lama, dia nakkan kesenangan dunia tu. Dalam erti kata lain, dalam bahasa kita cakap Melayu, nak menongkat langit. Nak menongkat langit. Dan ittaba'a mengikut telah mengikut oleh ia hawa akan nafsunya atau akan kehendak baginya, dia ikut kehendak sendiri. Maka masalu perumpamaan contoh baginya seperti masali contoh ataupun perumpamaan bagi al-kalbi anjing itu the dog, like the dog macam itulah. Jika tahmil alaihi kau memberikan atau memberi tanggungjawab bagi, macam orang kata, macam kalau orang main fetch stick anjing tu kan, bagi dia suruh dia buat sesuatu, dia pergi, dia yalhas, dia menjelirkan lidahnya juga macam tu. Atau engkau meninggalkan dia, kau biarkan dia yalhas, tetap menjelirkan lidah, terdengih-dengih kalau kata perkataan Melayu. Pernah dengar? Itu zalika, itu adalah, ini jumlah ismiyah, itu adalah perumpamaan bagi kaum yang kazzabu, telah mendustakan oleh mereka.
telah mendustakan. Bukan berdusta saja, dia menolak, mendinai. Ni mendustakan. Beza dengan berdusta, kadzabu. Kalau tak ada syaddah tu dia menipu je lah, bohong. Macam tu. Tapi kadzabu ni dia ada tipu daya lah. Maknanya dia buat perancangan, dia mendustakan supaya orang yang tak pandai ni, orang yang tu terpedaya lah. Dia pandai. Dia kan dia orang alim telah mendustakan oleh mereka, memperdaya. Mendustakan kepada ayatina, ayat-ayat kami, ayat-ayat bagi kami. Faksus, khusus, kisahkanlah, ceritakanlah oleh engkau al-qasasa akan cerita-cerita itu. Cerita ni kisah-kisah itu. La'alla supaya mereka yatafakkarun. orang Mereka yang memikirkan. Dia maksud dia memikirkan. Fikirkan. Jadi kalau kita ni ada ilmu tapi kita tujuan kita tu untuk dunia, Allah kata, Allah umpamakan kita ni orang alim, kita tahu, kita banyak benda tahu tapi kita jadi macam anjing. Kita ikut master kita. Master kita bukannya, kalau anjing kan macam tu kan. Anjing kan orang kata the best friend, man's best friend tu. Jadi macam tu sifat dia. Dia tengadah aja. Tertadah aja. Dia nakkan kadang a piece of meat, secebis daging, seketul tulang, macam tu anjing tu punya sifat. Jadi habuan dunia tu sikit sangat, Allah kata, berbanding dengan apa yang Allah nak bagi kat dia. Allah sentiasa boleh tinggikan dia. Bila tinggikan dia tu, dia dah promise dah, dia dah janjikan kedudukan yang tinggi di syurga. Tapi tidak, dia bermati-matian. Maknanya nak menongkat langit tu lah, nak kat bumi. Apa dia? Akhlada ilal ard. Jadi macam itulah perumpamaan dia. Jadi kita ni guna Quran, always benda tu reflect berdiri kita. Kita jangan gunakan Quran ni untuk cari pula orang yang macam tu. Jadi sebab contoh dalam Quran dah cukup dah. Dah cukup dah. Dia ni alim kot. Agaknya dia ni yang Allah kata macam anjing. No, bukan macam tu. Balik semula kepada siapa yang Allah kata ulama, siapa yang Allah kata alim. Kita pergi dulu pada apa yang Allah kata. Bukan yang orang kata. Walaupun katalah teacher Aida dapat tauliah, dapat kata, dia kata dia dalam majlis fatwa ulama tu, tapi kalau Allah kata bukan, tak ada maknanya. Okay, contoh dalam surah 35. Surah 35. Surah 35 ayat 28. Ni. 28. Okey. Kita baca ayat ni dulu. Yang 28 ni. Tengok sekejap . Sebelum tu dia ada, kita baca sikit ayat yang 27 tu. Ni cerita pasal 27 ni, Allah ceritakan tentang 28 ni dan 27 dan 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadum bidum wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busudun. Ni cerita pasal kejadian Allah adakah tidak engkau melihat bahawasanya Allah menurunkan dari langit itu air, lalu telah mengeluarkan oleh kami dengannya buah-buahan yang bermacam-macam warnanya, mukhtalifan. Okey, warnanya, dan daripada gunung-gunung judadumbit, ada yang judad ni apa? Gunung-gunung lapisan ni berwarna putih dan merah, bermacam-macam juga warnanya. Wa gharabi busudin, dan ada yang lapisan yang gelap, ada hitam. Kan? Jadi kena tengok balik. Kalau saya salah terjemah tu, may Allah forgive me, dan mohonkanlah keampunan. Tapi boleh cek. Ini maksud dia. Kemudian Allah kata lagi, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan kita cuba yang ni. Dan Dan daripada manusia manusia dan haiwan melata. Haiwan Ini melata. haiwan melata. Haiwan melata maknanya termasuklah yang kita wildlife ke semua yang kita nampak, yang kita tak nampak. Dan al-an'am, Binatang. dan haiwan ternakan. Ternakan. Ya. Bermacam-macam. Alwanu, warna baginya seperti itu. Seperti itu. Macam itulah Allah jadikan semua ni. Binatang, gunung, macam-macam warna, macam-macam rupa. Sesungguhnya, this is where the punchline is lah. Sesungguhnya tidak lain, ia takut akan Allah daripada kalangan hamba-hamba baginya adalah ulama. Ini dia reversekan tau. Dia punya yang fokus dia tu kat belakang ni, isim marfu'nya. Maknanya, tidak lain ulama, orang yang alim itu, ulama ni jamak kepada alim, ialah yang takut, ia takut kepada Allah daripada kalangan hamba-hambanya. Jadi boleh tak jadi kita ni pun jadi ulama kalau kita takut? Tapi kalau ulama tak takut pada Allah, dia bukanlah ulama. Macam tu. So kita ni gunakan ayat Quran ni untuk kita ni check balik semula. Bukan kita nak guna nak cakap orang. Kita back to ourselves. Sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa, adalah Maha Pengampun. Always that side of Allah, Allah tak selalu sebut tu. Jadi kalau kita terbuat macam tu, kita minta ampun, kita minta ampun. Jangan sampai kita jadi orang alim yang Allah sebut tadi seperti anjing tu. Anjing tu tadi cikgu, sifat mana yang ditekankan? Dia bagi gambaran tu, dia buat muka 10 10, sama je kan. Bagi kat dia pun lidah keluar, tak bagi pun lidah keluar. Jadi kita tak tahu kedudukan dia yang sebenar itu ke? Ataupun dia ikut bos. Ikut bos. Hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia. Betul tadi ayat tu sebut tu. Dia bukanlah pasal dia bukan dia sama keluar lidah dua-dua tu. Itu pun macam mana pula sama juga. Kita tak tahu kedudukan dia sebenar. Perumpamaan. Dia ikut bos dia kita, tapi depan kita tak tahu kedudukan dia. Disembunyikan kedudukan dia. Tapi yang sebenarnya dia ikut hawa nafsu dia. Itukah dia? Ya, Allah ceritakanlah. Jadi macam saya kata tadi, kalau ayat-ayat macam ni kan, kita ni check kita. Kita check. Yelah, betul. Saya nak faham tu. Dia punya kenapa perbuatan tu. Macam dia bagi yang ulama' tu yang nak kita bukit ke apa. Dia bagi gambaran kepada manusia semua. Dia, orang baik, betul-betul orang baik. Tapi tak terbaliknya kita tak nampak dalaman dia tu. Dia menyembahkan hawa nafsu dia. Sampai kenapa tau dia punya kesan tu dia memusnahkan agama tu, maknanya dia tak nak tolong orang dalam kesusahan. Yang dalam kisah ni dia menidakkanlah pertolongan tu, sedangkan dia dituntut untuk membantu Nabi Musa tu. Dia tahu dalam kitab tu ada tentang kedatangan ni. Begitulah juga yang Yahudi yang lain tu, mereka mengikut hawa nafsu dia. Macam orang Melayu kata pijak semut pun tak mati, tapi belakangnya lain. Itu sama ke tu? Possible, Possible, but saya tak beranilah pergi situ. Baik kita bacalah, kalau kita ada masa kita buka ayat ni macam dalam apps yang saya kata tu boleh baca. Kat dalam tu ada banyak tafsir lah. Kalau boleh baca berbahasa yang bahasa Arab tu lagi banyak. Maksudnya lagi banyak tafsir cerita dia tu. Dengan hadis, kalau nak tengok yang Indonesian punya tafsir Kemenak tu kan, it's quite extensive dengan dalil-dalil daripada ayat Quran yang lain. Macam itulah. Bolehlah. Surah. Ya? Surah apa? Yang ni tadi ke pasal anjing? Ayat apa? Surah 7 ayat 176. Yang Allah sebut pula dalam surah Fatihah tadi, kita habiskan sikit. Ad-dhalin ni pula. Tadi saya bagi ni kan 176. Maknanya macam haiwan. Allah memang tadi haiwan yang sebut tu haiwan melata daripada kalangan hamba dia yang alim tu, maknanya yang takut pada Allah. Jadi kadang-kadang haiwan ni lebih takut kepada Allah, pencipta dia, sebab that's how they are designed. Macam itulah mereka ni Allah build dia orang kan, haiwan ni kan, dia orang dia haiwan.
Jadi Allah jadikan macam tu. Maksudnya macam lembu. Bayangkan lembu. Macam dalam surah 7 ayat 179 yang Allah ceritakan. Lembu ni Allah ciptakan, dia tahu tak dia besar. Tapi kita boleh tundukkan dia kan. Kita boleh bela dia. Kuda, lembu ni semua binatang ternak. Kenapa dia tak, kita tak jarang lembu ni kalau kita dengan nama Allah tu, dia diam, tunduk kalau nak korban. Perasan tak? Tapi kalau dia tu, dia kilas kita sikit aja pun, dia besar. Kita ni terpijak sikit, kena tendang mati. Macam tu, bayangkan. Tapi mereka ikut kita. Sebab Allah dah jadikan manusia ni, walaqad ahsana, apa? Baik-baik. Yelah, Allah jadikan tu ayat tu tiba. Sebaik-baik manusia. Ahsana taqwim. Ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ni dalam keadaan yang sebaik-baik kejadian. Tapi bila dia tidak ikut apa yang Allah kata, dia jadi sehina-hinanya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dia akan jadi ke bawah lagi. Sebab apa? Dalam surah 7 ni Allah ceritakanlah pula. Jadi yang dhalin ni, itulah dia. Jadi gambaran dia macam mana pula? Macam haiwan ternakan. Ayat 179. Surah 7 juga. Tapi ayat 179. Dan benar-benar walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan benar-benar pasti kami telah penuhkan oleh kami bagi jahannam itu, neraka jahannam ni isim makrifah ghair munsharif, ya, memang dia tak ada alif lam dan dia tak tanwin. Jahannam nama bagi neraka. Banyak daripada golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun, bagi mereka hati-hati, dia ada akal. La yafqahuna biha, tidak mereka memahami, tidak mereka gunakan hati-hati itu tadi untuk memahami dengannya, dengan hati-hati itu tadi. Walahum a'yunun, dan bagi mereka mata, tidak mereka melihat dengannya, tak gunakan untuk lihat. Walahum adhanun, bagi mereka telinga-telinga, tidak pula mereka mendengar dengannya. Jadi Allah kata orang yang macam ni, Allah dah beri dia alat makrifah tu, qulub, mata, telinga. Masa dia lahir dia ada telinga dulu. Telinga, mata, lepas tu hati. Jadi benda ni proses tau, akal, cognitive development. Jadi sekarang dah ada, dah dewasa, dah kognitif tu, fikiran tu semua dah ada, dah develop. Tapi tak guna untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah kata, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti haiwan ternakan. Balhum adal. Bahkan mereka adalah lebih sesat lagi. Sebab apa? Binatang tu dia buat apa yang dia design. Kalau lembu sesat, kena katuk dia orang, atau kena sembelih dia orang, ataupun lembu kena katuk dekat mati dekat accident kan, kena langgar, masih ada tak kegunaan dia? Masih ada kegunaan kan? Makna kulit dia boleh pakai, macam itulah. Tak kira lah kalau orang yang bukan Islam tu, kalau sempat sembelih, orang Islam pun boleh makan lagi lembu yang kena sembelih. Kalau manusia lebih teruk lagi, kalau dia mati, tak boleh buat apa dah. Dia tak dah rosak, dia nak buat macam mana? Mati dia pun tak boleh berguna. Bumi pun tak nak terima ada kalanya. Langit lagi lah. Tidak dibukakan pintu langit untuk mereka kan. Lebih teruk lagi. Lebih sesatnya, lebih bangang lagi. Kalau kita kata lembu bangang, manusia ni lebih teruk lagi daripada lembu. Jadi Allah kata siapa tu? Ulaika humul ghafilun. Ini jumlah ismiyah. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi lalai. Jadi yang selalunya kita dengar juga, kadang kita dengar kan, kata yang ayat yang mengata Allah tu murka tu kepada Yahudi, dan Allah yang sesat tu kepada Nasrani. Tapi itu tak betul kan, tak is not really kan. Yang Allah yang murka, termasuk ya Allah murka tu bukan kepada Yahudi yang ulama yang tahu. Banyak kan Yahudi yang kat bawah tu yang pengikut juga. Ya. Dia pun ikut dia kan. Pengikut ni dia masuk dalam golongan ad-dhalin lah. Kenapa dia ikut? Jadi sama ada dia Yahudi, sama ada Yahudi ke, dia siapa ke, kita ke, siapa-siapalah. Boleh jadi. Boleh jadi ya.
Yang dia marah sangat tu macam cerita pasal anjing tu, ada ulama kan, ulama tahu tapi dia tak amar ma'ruf nahi munkar kan. Dia buat indifferent saja kan. Macam saya cerita satu cerita ni, adalah kebumian kan. Orang kenamaan kan. Jadi adalah dalam tu orang perempuan pun juga situ tau. Orang perempuan ni dah keturunan yang tinggi-tinggi ni. Lepas tu ada seorang tu cakap kat seorang mufti ni, kenapa awak tak cakap kat ni? Cakaplah benda ni haram. Macam mana perempuan boleh campur? Dia boleh jawab dia, saya ni bukan bagi fatwa, adik saya ni bagi fatwa saja, saya tak boleh tegur-tegur macam ni. Jadi jadi kedudukan dia pun macam itulah kan juga kan. Dan saya tak boleh Bukanlah nak cakap tu, tak berani nak. Kita bukan nak keluarkan, kita tak ada dalam keadaan tu, kita tak tahu. Jadi kita ni maksudnya kan, bila kita tengok sesuatu tu berlaku, there are so many other things that we don't know kan. Maksud saya, bukan saya tak tahu macam tu. So cerita, baiklah kita lebih baik untuk kita tengok balik semula dalam Quran tu. Jadi kita baca balik semula, itu lebih relevan. Sebab yang ada yang sekarang ni, orang yang hidup ke, yang baru je sekejap, macam maksudnya kita punya contemporaries ni kan, kita tak tahu, kita pun tak tahu nasib kita. Tetapi kita baiklah kita pergi fokus kepada yang Allah dah cerita tu, dan kita ambil iktibar dia untuk diri kita, keluarga kita. Betul lah. Jadi bila kita tengok satu benda yang berlaku tu yang tak elok tu, kita gunakan itu untuk memerhatikan diri kita. Betul lah, kita muhasabahkan diri kita. Jadi kita nak ambil bila kita kena ambil pelajaran pada tu. Apa pelajaran yang kita nak ambil? Makna dia dari situ nampak gaya dia amar ma'ruf nahi munkar, dia orang yang berilmu. Dia tahu, tapi amar ma'ruf nahi munkar tak buat kan. Jadi kita ambil pelajaran tu pada kita. Macam tadi kan Pak Said kan, bila kita cakap Allah kata macam tu, orang yang takut kepada Allah tu yang adalah yang ulama. Jadi kita daripada situ kita carilah kita jalan ni supaya kita ni yang lebih takut kepada Allah. Maksud ilmu tu kerana kita tahu Allah. Kita tak boleh, kita jangan macam ni. Samalah juga either we want to label orang tu macam dia ni mesti dimurkai sebab dia mati gini. Ataupun dia ni mesti bagus sebabnya dia mati tenang aja. Macam tu, contoh lah, saya bagi contoh. Kita tak boleh, jangan kita terperangkap dalam hal tu. Sebab boleh jadi perkara tu lah yang akan merosakkan kita ni, amal kita. Kita punya sikap ialah, tak kira lah siapa yang dulu ke, kita jangan cemoh siapa-siapa yang dulu. Sebab kita tak tahu, we were not there, we not there. Tapi kita ada, yang kita ada sekarang ni, kita, anak-anak kita, keluarga kita yang memang bersama kita. Jadi Allah perintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang tu dulu. Tapi dari segi yang macam dulu, kadang-kadang kita macam terfikir kan, macam mana ni? Habis dulu orang tu, habis orang ni salah ke? Orang tu salah apa sikap kita? Allah ajar kita dalam surah 2 ni, ayat 134. Walaupun orang tu nampak baik, walaupun orang tu nampak tak baik, pada mata kita, sikap kita ialah macam ni lah. Kita cakap macam ni. Tilka ummatun qad khalat ma kasabat, Allah kata walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat-umat yang telah berlalu. Baginya apa yang dia usahakan dan bagi kamu apa yang kamu usahakan. Dan tidak kamu ditanya dari hal apa yang mereka kerjakan. Jadi that is how kita sepatutnya hadapi. Betul lah, betul. Kan? Betul. Tapi the point I'm making is dalam ni dan diulang pula ayat ni 2 kali Allah ulang. Sama juga. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Tapi kita nak betulkan diri kita, cara nak betul tu bila kita nampak aib-aib siapa lah, tak kira lah. Dan kita patut gunakan itu untuk mengetahui apa sebenarnya aib tu dan muhasabah diri kita dengan itu. Kita ambil pelajaran, semua kita ambil pelajaran pada itu supaya kita betulkan diri kita. Betul lah itu. Betul, alhamdulillah. Jadi pelajaran yang kita nak ambil itu apa dia yang saya tanya ni, apa pelajaran dari situ tu, apa pelajaran kita nampak tu. Bukan kita nak kata pasal dia. What is the message? What is the message that we want to get from there? What is the pelajaran lah, what is the iktibar tu yang kita nak dapat dari situ? Apa dia yang sebenarnya? Jadi kita fikirlah balik pada diri kita, nak buat cara musahabah dirilah tu. Betul. And the best lesson yang kita boleh ambil ialah daripada Nabi dan sahabat. Dari bila Quran ni maknanya Nabi dengan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, semuanya kan ayat ni kan turun dia bukan sekaligus. Jadi berlaku sesuatu peristiwa
yang salah sahabat tu alami, ayat ni turun. Berlaku satu peristiwa, jadi macam tu lah. Jadi that's how kita ni macam treat Quran tu macam tu lah. Maknanya bila kita perlukan jawapan, kita balik kepada apa yang Allah kata dulu, apa yang Nabi buat, macam mana sahabat dulu buat. Sahabat tu macam kita juga, dalam keadaan baru, ada yang baru nak belajar, kita bayangkan macam tu Nabi kan dapat wahyu umur 40 tahun. Macam kita ni ada tak sahabat yang umur macam kita? Macam saya 50 contohnya. Ada tak yang 70? Ada tak sahabat yang contoh macam itulah? Ada kan? Ada yang kecil, ada sahabat yang kecil-kecil. Jadi apa mereka buat ketika tu boleh sangat-sangat kita jadikan contoh, sebab dia always related, dia sentiasa berkait rapat dengan ayat-ayat Quran ni. Kerana sahabat Nabi SAW adalah anak murid yang menerima didikan secara langsung daripada Nabi SAW. Jadi semua kisah-kisah mereka tu direkodkan dalam Al-Quran. That's why kita kena faham Quran ni sebaik-baiknya. Saya kalau would like to extend, tapi sebab saya ada kelas lagi satu ni, jadi kita terpaksa kita tawakuf dulu InsyaAllah kita jumpa pukul 3 nanti untuk semakkan muka surat 18. Boleh? Dan kita end. Baik, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakillah khairan teacher. Wa iyyakum insyaallah. Terima kasih Cik Zainal. Terima kasih Ustazah. Okey, teacher. Jumpa lagi malam. InsyaAllah. Okay, Dot. Okey dah. Okey dah. Pergi dulu Okay. I'll end. Okay, okay. End. Kadang tengok Dr. Yasmin pula live.